Beep, 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 beep. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Bila aku rekod pakai ni, maksudnya aku mic tak bawa, ni kena pula kat kampung. Nampak gambar aku konvo. So ni kat kampung. So nasib baik ada juga ikhmah aku tertinggal stand ni. Aku sebenarnya balik kampung ni, aku punya gimbal apa aku semua tak bawa. Memang tak bercadang pun nak buat video sebenarnya. Tapi dah duduk kampung ni, duduk bilik-bilik YouTube ni, jumpa pula satu video ni. 5 kisah seram rider Grab dan Foodpanda paling menakutkan di Malaysia. So ni dah banyak juga view dia ni. Saja nak react, dah boring-boring kat kampung ni. Aku tak tahu pun nak buat. So baiklah kita tengok. Panjang kat video ni 11 minit. Mari kita tengok sama-sama. Top 5 Malaysia Top 5. Pekerjaan sebagai rider makanan atau pemandu Grab memerlukan disiplin diri dan tahap kesabaran yang tinggi kerana pelbagai risiko yang perlu dihadapi oleh rider-rider ini termasuk diganggu share ni pasal di ni. sini terdapat 5 kisah seram pemandu Grab dan Foodpanda paling menakutkan di Malaysia. Tahniah vlog Izul, anda telah memenangi giveaway duit dari admin. Sila DM Instagram Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Kepada sesiapa yang ingin membeli kurma ajwa berkualiti tinggi, boleh tekan link pada description di bawah. Nombor 5, penumpang misteri Grab di Putrajaya. Kisah seram ini diceritakan oleh saudara Huzaim melalui channel Sir Izzuan di mana beliau memandu Grab di sekitar Putrajaya dan mendapat penumpang yang bukan manusia. Menurutnya, Huzaim sering bekerja sebagai pemandu Grab secara sambilan dan biasanya dari jam 5 petang hingga 12 malam di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Namun pada ketika itu, beliau keluar lewat dari pejabat sekitar jam 7.30 malam. Selepas menunaikan solat maghrib, Huzaim ingin pulang ke rumah namun terdetik untuk membuat Grab. Sejurus sahaja membuka aplikasi Grab, beliau terus mendapat tempahan dan bergegas ke lokasi di sekitar bangunan kerajaan Putrajaya. Sewaktu tiba di pintu masuk bangunan kerajaan itu, dia lihat tiada siapa pun yang menunggu. Beliau hanya nampak pegawai keselamatan sahaja di dalam bangunan. Tanpa berfikirkan apa-apa, dia tunggu di situ dalam 2 minit sebelum menelefon pelanggannya. Ketika menunggu, tiba-tiba kedengaran pintu di belakang keretanya dibuka. Ada bunyi. Beliau berasa terkejut kerana tidak nampak pun orang yang datang dan tiba-tiba sahaja ada orang yang membuka pintu. Kebiasaannya, orang yang masuk dalam Grab akan memberi salam dan menyapa, namun penumpang itu diam sahaja. Bila beliau pusing untuk lihat penumpang di belakang, penumpang itu tidak mengangkat pun mukanya. Kepalanya hanya menunduk dan memandang ke bawah. Beliau ketika itu menganggap mungkin wanita itu sedang bersedih dan tidak mahu mengganggunya. Beliau pun meneruskan perjalanan tanpa berfikir apa-apa. Setelah 5 minit perjalanan, penumpang itu masih menunduk dan pandang ke bawah. Beliau mula berasa pelik kerana penumpang itu bercakap pun tidak, menggerakkan kepala pun tidak. Tiba-tiba telefonnya berbunyi.
Sound effect tu. Hello, siapa ni? Bang, saya ni. Yang order Grab abang tadi. Jawab orang di talian. Order Grab? Order yang mana ni? Saya bertanya lagi. Yang kat bangunan kerajaan tu lah bang. Tadi saya nampak kereta abang. Nampak abang dah gerak. Bukan ke? Ketika itu, sebelum dia sempat menghabiskan kata-kata, matanya cepat-cepat memandang ke cermin pandang belakang. Alangkah terkejutnya dia apabila tiada siapa pun di belakang. Penumpang wanita itu telah hilang secara tiba-tiba dan pada masa yang sama, keretanya berbau sangat busuk sehinggakan rasa ingin termuntah. Beliau terpaksa memberhentikan kenderaan dan keluar dari kereta kerana tidak tahan dengan bau yang menusuk hidungnya. Abang. Jerit suara pemanggil yang masih dalam talian. Ya. Abang boleh ke datang sini balik? Boleh. Bagi saya masa 5 minit Kemudian beliau tunggu di luar kereta untuk beberapa ketika sehingga bau tersebut telah pun hilang. Dia berasa lega namun bulu romanya masih meremang dan tertanya-tanya siapakah wanita di dalam keretanya tadi. Itulah kisah seram oleh saudara Huzair tentang Ini baru pengalamannya ni. mendapat Sebelum tak pernah dengar ni yang ni. Putrajaya. Nombor 4, wanita Grab Misteri. Kisah seram ini diceritakan pada video di YouTube channel KC Champion di mana Diana iaitu individu yang menceritakan kisah ini mengalami kejadian aneh sewaktu berada dalam kenderaan Grab. Waktu itu Diana berada di rumah makciknya dan ingin menempah Grab untuk pulang ke Ni pun aku pernah react ni video KC ni, aku tak silap aku. Pernah aku pernah react kan. terdapat orang lain pada tempat duduk Lama lah, sebelah lama. pemandu. Tahun lepas Namun kot. Diana tidak bertindak apa-apa kerana menganggap itu mungkin isterinya, tunang ataupun kawan yang meneman. Sewaktu dalam perjalanan, mereka di hadapan tidak pun berbual. Diana hanya menganggap mereka sedang menghormatinya yang ingin melelapkan mata di belakang. Sewaktu Diana terjaga dari tidur, beliau berasa pelik kerana wanita di hadapannya tadi telah hilang. Adakah wanita itu turun setengah jalan? Namun itu tidak masuk akal kerana sepanjang perjalanannya hanyalah di lebuh raya. Namun beliau mendiamkan diri sahaja. Setibanya di rumah, Diana turun dari kenderaan dan ketika itu beliau ternampak semula wanita tadi pada tempat duduk hadapan. Diana kebingungan. Tadi sewaktu beliau memasuki kenderaan Grab ini, beliau menganggap wanita itu sama ada kawan atau isterinya. Dan ketika wanita itu hilang, beliau menganggap dia telah pun turun. Namun ketika tiba di rumah dan menutup pintu kenderaan, beliau ternampak semula wanita tersebut. Diana pun berasa tidak senang hati lalu mengetuk kenderaan Grab tadi supaya berhenti. Bang, tak maaf ada apa? Tinggal barang ke? Tak. Saya nak tanya abang lah. Tadi bila abang drive jemput saya dekat Tampines, abang ada tak bawa isteri abang ke, tunang ke, girlfriend abang duduk depan? Soalan yang ditanya hanya untuk memastikan bahawa Diana tidak berhayal ataupun gila. Kemudian lelaki itu bertanya dengan berasa pelik. Kenapa? Apa terjadi? Apa awak nampak? Oh, tak ada. Tadi saya tertidur lah. Saya ingatkan abang ada tumpang dengan orang. Namun Diana tidak pun memberitahu apa yang dialaminya kerana tidak mahu membimbangkan pemandu Grab tersebut. Kesimpulannya, memang benarlah wanita di hadapan itu bukan temannya dan merupakan makhluk tidak diundang. Nombor 3, duit daun kering pemandu Ni pun Grab. aku dah pernah Terdapat satu react. posting di Twitter di mana beliau menceritakan sebuah kisah seram Cerita yang recycle mengalami ni. Puan Farah ketika menjadi pemandu Grab di sekitar Jalan Hoover di Ipoh, Perak. Menurut suaminya, dia mengambil seorang penumpang wanita pada waktu maghrib sekitar jam 7 malam. Itu merupakan trip terakhir dan kebetulan kawasan tersebut berdekatan dengan rumahnya. Sewaktu wanita itu berada dalam kenderaan, dia sering berkelakuan aneh seperti gelak ketawa sendiri tanpa sebab dan ketika terlanggar lubang di jalan raya, dia juga tergelak sendiri. Setelah sampai ke destinasi sekitar jam 7.10 malam, penumpang wanita itu pun turun dan telah memberi wang tambang sebanyak RM8 dalam bentuk RM1 sebanyak 8 keping kepada suaminya itu. Suaminya sering memeriksa dompet setelah menghantar penumpang kerana ingin memindahkan wang ke dalam pouch bag miliknya. Namun sewaktu beliau membuka dompet, terdapat 8 helai daun kering. Beliau pun berasa aneh kemudian mengambil gambar daun itu dan menghantarnya kepada isteri. Kemudian suaminya terus membuang daun tersebut kerana takut perkara-perkara tidak diinginkan berlaku kepadanya dan anak kecilnya di rumah. Menurut suaminya, gaya percakapan wanita itu seperti orang Indonesia dan beliau menganggap bahawa wanita itu mengamalkan ilmu tarik duit untuk mengelak daripada membayar wang tambang. Isterinya juga memberitahu bahawa profil dan rating wanita tersebut di aplikasi Grab tidak boleh dilihat
dilihat dan hanya terdapat maklumat tentang lokasi perjalanan sahaja. Nombor 2, Fraser Tower dan Jalan 566. Menurut video pada channel YouTube Pak Tam, beliau telah mendapat pesanan makanan di sebuah tempat yang sangat ditakuti ramai rider Grab, iaitu di Fraser Tower. Dari tempat yang rider tak nak pergi malam. Tempat yang rider tak nak pergi. The Ice Cream Bar, Sipak. Okay. Hantar Fraser Tower. Tempat ini sangat Jalan Kasing. keras sehingga dia perlu membawa 2 temannya bersama untuk menghantar makanan. Menurut temu ramah beliau dengan seorang rider yang berpengalaman iaitu Brother Slumber, terdapat 2 tempat di Petaling Jaya yang perlu berhati-hati iaitu di Fraser Tower dan kawasan berhampirannya iaitu Jalan 566. Menurutnya, seorang rider bernama Amirul menghantar makanan di sini dan tidak dapat pulang ke rumah sehinggalah terbitnya matahari. Hal ini kerana terdapat makhluk halus yang menunggu di sekitar jalan ke Fraser Tower tersebut dan dikatakan rider itu demam selama minggu setelah pulang ke rumah. Seterusnya, Jalan 566 juga merupakan tempat yang sering dihindari kerana dikatakan terdapat penampakan jin yang bermata merah di kawasan itu. Menurut Brother Slumber, kebanyakan rider yang diganggu adalah di antara pukul 1 hingga 3 pagi. Beliau juga memberi nasihat supaya membawa sekurang-kurangnya seorang peneman sekiranya ingin membuat penghantaran di sini. Ini merupakan jalan ke Fraser Tower tersebut, sangat gelap dan dikelilingi hutan. Nombor 1, Misteri Foodpanda Rumah Kosong di Cyberjaya. Menurut video oleh Lencai Channel Vlog, beliau telah menceritakan seorang rider Foodpanda bernama Ipol yang diganggu ketika membuat pengantaran makanan di Cyberjaya. Beliau mula mendapat pesanan makanan McDonald kemudian terus bergerak ke lokasi pesanan tersebut. Ketika menghampiri lokasi, beliau menelefon orang yang membuat pesanan makanan tadi namun tidak diangkat. Sewaktu tiba di lokasi, beliau pun memberi salam beberapa kali tetapi tidak disambut. Menurutnya, lokasi pengantaran makanan itu merupakan rumah teres yang kelihatan usang. Setelah beberapa kali memberi salam, tiba-tiba tidak disangka pintu pagar autogate rumah itu terbuka. Tanpa berfikir lagi, Ipul masuk ke kawasan rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Ipul sound mula effect. berasa pelik kerana autogate telah dibuka namun tiada siapa yang menyahut ketukan pintu. Tanpa berlengah, Ipul cuba untuk pergi ke bahagian belakang rumah dan mengetuk pintu di belakang. Kemudian, Ipul juga cuba membuka tingkap di belakang rumah kerana sudah lama menunggu. Tingkap tersebut tidak mempunyai langsir dan Ipul boleh melihat sehingga ke bahagian dalam. Sewaktu memerhati ruang dalam rumah, beliau ternampak satu bayangan putih sedang berjalan dengan perlahan. Tanpa berlengah, Ipul lari sehingga ke bahagian hadapan rumah dan memberanikan diri untuk membuka tingkap di bahagian hadapan pula dan mengelak langsir di belakang tingkap. Kali ini, beliau ternampak satu lembaga berwarna putih tetapi ia berbungkus sedang memandangnya. Tadi, sewaktu di belakang rumah, beliau ternampak hantu seolah Cik Ponti. Namun, di hadapan rumah, beliau ternampak kelibat pocong pula. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa berlengah, beliau terus lari meletakkan makanan di hadapan rumah dan terus meninggalkan tempat itu. Sound effect dia. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah di atas, yang manakah paling seram? Dan sekiranya anda juga mempunyai pengalaman seram ketika menjadi pemandu Grab, rider Grab atau Foodpanda, boleh kongsikan cerita itu pada ruang komen. Cerita yang menarik akan admin pin ke atas. Kepada sesiapa yang ingin memenangi giveaway duit, tekan like, subscribe, butang loceng dan komen pendapat korang tentang video ini. Komen Alright. Oh, meremang kan aku. Dalam malam buat video ni. So, daripada cerita-cerita dia tadi, 2 aku dah pernah share. Yang Abang Casey tu aku dah pernah share, aku dah pernah react kat silap aku video dia. So yang daun tu pun aku dah pernah cerita juga. Kisah dia lebih kurang sama je. Tu macam kisah-kisah recycle je. So yang first tu lah, yang salah ambil orang tu. Dia, aku kalau salah ambil orang ni aku pernah, tapi bukan hantu lah. Ni kelakar sikit. Aku pernah, orang tu dah naik kereta aku. Lepas tu aku cakap, kau nak pergi sekian-sekian tempat ni. Aku dah jalan nasib baik, baru keluar kawasan rumah kan. Bang, abang dah keluar bang. Abang salah orang ambil tu. Patah balik. Aku cakap, tadi aku tanya kau kata ni. Alamak. Kadang-kadang pelik. Ada
dia tak kisah Melayu, Cina, India dan lain-lain lah, memang ada masalah ni. Dia kadang-kadang orang dia boleh tengah serabut, kau tanya dia kan je. So bukan sekali aku pernah kena macam ni. Aku dah 2-3 kali. Kalau orang tersalah naik kereta aku ni, ada sekali tu order dia sepatutnya Honda City, aku punya lah Saga je. Beza kot Honda City dengan Proton Saga. Oh, salah. Tu lepas tu apa lagi, benda pelik-pelik setakat ni tahun ke-5 tahun ke-6 buat Uber, buat Grab ni. Setakat ni tak adalah benda-benda pelik. Jadi kat aku, tapi perangai passenger bukan selalulah. Aku selalu jumpa perangai passenger bukan. Alright, tak apa. So ada benda lagi nak share, tapi tak apa, tu next video lah. Balik KL ke apa buat. Okay, tu je. Sekian saja video saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.